Assalamualaikum dan hai. Bertemu lagi dalam kelas Cikgu Azwa, Geografi tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar bab 3 tentang pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Untuk hari ini kita akan belajar SP 2.1.2 iaitu menerangkan tentang putaran bumi dan peredaran bumi, dan 2.1.3 menunjukkan kesan putaran bumi. Pelajar-pelajar, masihkah anda ingat tentang perbezaan di antara putaran bumi dan peredaran bumi? Seperti yang anda telah pelajari, putaran bumi mengambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Manakala peredaran bumi mengambil masa selama 1 tahun ataupun 365 1/4 hari. Okay. Jika anda lihat gambar rajah di paparan skrin saya, ini merupakan putaran bumi, yang mana bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecenderungan sudut 23 1/2 darjah pada satah tegak. Okey, awak kena tahu bahawa bumi ni dia bukan tegak dia punya kedudukan, tetapi dia lebih kepada satah tegak satah condong. Okey, satah condong. Yang mana bumi berputar dari arah barat ke timur. Okey, awak dah belajar. Okey, semasa tingkatan 1 ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan. So ini adalah timur, manakala ini adalah barat. Okey, bumi bergerak daripada barat ke timur. Okey, dari barat ke timur. Okey, barat ke timur. Okey, barat ke timur, iaitu mengikut arah lawan jam. Apa yang dimaksudkan dengan arah lawan jam? Tengok, tak faham? Kalau tak faham apa itu arah lawan jam? Okey, contoh ini adalah jam awak. Okey, contoh ini adalah jam awak. Okey, kalau jam biasa dia bergerak 12, 1, 2, 3, dia akan lalu sini dia akan lalu daripada sini, kita namakan sebagai arah jam. Manakala kalau arah lawan jam, dia bergerak daripada kiri ke kanan. Daripada sini ke sini. Ni yang berwarna hijau ni. Okey, kita namakan sebagai arah lawan jam. Okey, lawan jam. Okey, belajar. Ini kita namakan sebagai lawan arah jam. Okey, yang mana satu putaran ni, okey, dia berputar ni, okey, berputar ni mengambil masa selama 24 jam, okey, 24 jam ataupun 1 hari. Boleh? Okey, kita tengok ada beberapa kesan. Okey, baiklah pelajar, kita tengok ada beberapa kesan putaran bumi, iaitu yang pertama sekali adalah kejadian siang dan malam. Okey, yang pertama sekali adalah kejadian siang dan malam. Okey, sebelum saya terangkan kepada anda, kita lihat video yang berkaitan dengan kejadian siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Okey, terjadi siang malam kerana bumi berputar pada paksinya. Maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Okey, yang kena matahari adalah waktu siang. Daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Ya, jika awak berada di sini, awak akan mengalami waktu malam. Begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Kita pergi kepada kesan putaran yang kedua. Okey, kesan putaran yang kedua.
2. Apakah kesan putaran yang kedua? Okey, yang kedua adalah perbezaan waktu tempatan. Okey, bumi mengambil masa 24 jam untuk melengkapkan satu putaran. Okey, satu putaran berapa? 360 darjah. Satu putaran kosong darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Okey, satu pusingan 360 darjah. Okey. Jadi satu pusingan lengkap adalah 360 darjah. Okey, dia pusing globe tu, dia pusing bumi berpusing 360 darjah. Okey, ambil masa 24 jam ataupun 1 hari. Yang mana dalam setiap jam bumi akan berputar sebanyak 15 darjah. Itu fakta Yang mana dalam 1 jam, bumi akan berputar sebanyak 15 darjah. Okey. Okey, 15 darjah longitude ataupun 4 minit bagi setiap 1 darjah. So, 1 darjah sama dengan 4 minit. Kita bergerak. Awak perasan tak awak bergerak? Tidak perasan. Okay, bumi itu sedang berputar. Tapi masa kita boleh tengok? Ya, masa sedang bergerak. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh awak berada di sini. Di negara sini. Sebagai contoh awak berada di lokasi A. Okey. Kemudian okey. Kemudian saya berada di lokasi B. Okey, tapi dalam masa yang sama saya dan awak boleh tengok ataupun menonton perlawanan bola sepak. Okey, di waktu yang disiarkan pada siaran secara langsung. Okey, boleh tengok secara live. Kita tengok secara live tetapi waktu yang berbeza-beza. Sebagai contoh, saya di B, saya tengok siaran bola tu pada jam 11 tengah malam. Okey, awak pula berada di A. Okey, berada di A. Awak lihat ataupun awak menonton siaran bola pada jam 6.30 petang. Okey, seperti yang awak tahu. Okey, setiap satu garisan longitude ni membawa 1 jam. Okey, 1 jam sama dengan 15 darjah. Jadi, matahari akan bergerak daripada barat ke timur. Dia akan terima matahari lebih awal berbanding di sebelah barat. Okey. Jadi sebelah timur akan lebih cepat. Sini akan lebih lambat. Okey, jadi kalau saya tengok TV jam 11.30 bermaksud sini kita tolak 1, 2, 3, 4, 5. Kita tolak 5 jam. Dapatlah jam 6.30. Bermaksud awak akan tonton siaran yang sama saya tengok pada jam 6.30 petang. Saya akan tengok pada jam 11.30 malam. Okey? Sama serentak. Dijalankan secara serentak ataupun live. Kenapa dia berlaku? Ini berlaku disebabkan kesan daripada putaran bumi. Yang mana dia menyebabkan berlakunya perbezaan. Okey, waktu tempatan. Boleh? Okay, seterusnya adalah kejadian pasang surut.
Okey, kejadian pasang surut. Okey, apa yang dimasukkan dengan kejadian pasang surut? Ini kesan yang ketiga iaitu kejadian pasang surut. Kejadian pasang surut ni berlaku disebabkan daya tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. So, yang menghadap bulan yang mana? Sini yang menghadap bulan adalah di kawasan sini dan di kawasan ini. Okey. Yang mana kawasan ini akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang. Yang ni menghadap bulan. Ini bulan So, bila menghadap bulan, dia akan menyebabkan air pasang. Bermaksud air akan banyak masa waktu tersebut. Okey, kawasan yang di sini, yang ada air di sini, apa jadi? Saya tukar pen apa jadi pada kawasan yang ni? Sini, kawasan air di sini. Dia akan jadi surut. Surut ataupun air tu akan sedikit. Sebab apa? Sebab air laut tertarik pada kawasan yang ni. Kawasan yang menghadap bulan ni tadi, yang 1 ni dan 2. Sebab itulah air dekat sini jadi sedikit. Okey, jadi sedikit. Awak tahu tak air surut? Macam mana keadaan dia? Okey, kalau awak pergi pantai waktu pagi kan, biasa kan? Pagi, awak tengok air pantai tu jauh daripada tepi pantai tu, kat pasir tu. Tapi okey, awak boleh jalan dekat tengah laut tu. Tapi ada pasir. Tapi bila awak berada pada waktu air tengah pasang, okey, kawasan yang awak pijak pagi tadi tu, okey, yang pantai tu, dia sudah dipenuhi dengan air. Okey, jika awak tengok kedudukan air pantai tu, ada masa dia naik, ada masa dia surut. Itu dinamakan kejadian air pasang surut. Awak juga boleh tengok bot tu bergerak. Okey, air dia naik dan turun. Okey. Sama juga seperti kawasan pantai tersebut. Okey, jika awak tengok yang mana di kawasan kapal tu mula-mula tak ada air. Lama kelamaan air mula naik. Awak dah belajar tentang putaran bumi dan peredaran bumi. Okey, apa yang membezakan putaran bumi dan peredaran bumi? Kemudian awak juga sudah belajar tentang kesan-kesan putaran bumi. Okey, kesan-kesan putaran bumi awak belajar tadi tentang yang pertama sekali adalah kejadian siang dan malam. Okey, boleh faham bagaimana kejadian siang dan malam? Yang mana tempat yang kena matahari, dia akan mengalami waktu siang. Okey, tempat yang tak kena matahari akan menjadi waktu malam. Okay, yang kedua adalah perbezaan waktu tempatan. Perbezaan waktu tempatan. Walaupun awak dan saya boleh menonton rancangan secara live ataupun siaran langsung, okay, tempat kita berbeza-beza. Okay, saya ulang. Okay, walaupun kita duduk di tempat yang berbeza-beza, kita masih lagi boleh tengok siaran secara langsung, tetapi waktu yang berbeza-beza. Dan seterusnya adalah kejadian pasang surut. Ingat, yang mana kawasan yang menghadap bulan, okay, dia akan menjadi air pasang. Mana yang tidak menghadap bulan, dia akan mengalami air surut. Okey, belajar. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi next class. Bye-bye. Assalamualaikum.